Hello and Assalamualaikum semua. Welcome back to Fit Vision YouTube channel, di mana kita akan bahaskan tentang MC News, MC Rumours dan juga MC Theory. So in this video we are going to talk about literally pasal Miss Marvel ataupun Disney Plus. Okay. So aku jarang sangat-sangat correct plot untuk Miss Marvel punya series. Sebab aku rasakan there is a lot of thing yang tak kena, ataupun maybe daripada side aku banyak benda yang aku tak berkenan about this thing. Instead of the colourful yang digunakan dalam series tersebut, the Islamic element yang digunakan dalam series tersebut, kan banyak positif dan juga ada juga a few yang negatif. Kita cakap pasal Disney Plus, okay. Aku tak tahu kenapa Disney Plus providekan kepada kita semua series MCU kan, series MCU yang akan berkait dengan filem, live action dan sebagainya. Series yang berdurasi selama 6 episod saja, satu season dan sebagainya kan. Dan dalam 6 episod tu diorang kerap keep on implement kan, ataupun diorang kerap bagi kita DNA of munculkan villain last minute. Aku tak tahu sama ada diorang nak buat benda ni macam macam plot twist. Oh, rupa-rupanya dia villain, dia orang jahat dalam series ini, dalam series Miss Marvel ini dan sebagainya kan. Aku rasa benda tu macam lapuk lah. Okay, kita cakap pasal villain kan. Benda ni paling obvious adalah Vincent D'Onofrio sebagai Kingpin dalam series Hawkeye kan. Kingpin tidak memainkan peranan yang besar langsung di dalam series Hawkeye. Katanya contohnya Kingpin ni hilang semasa The Blip dan sebagainya kan. Lepas tu Kingpin tak sama langsung macam dalam Daredevil punya Netflix series tu, which is itu Kingpin yang quite brutal, lagi ganas daripada Kingpin yang soft spoken dalam series Hawkeye ni. Dan dia tak developkan karakter itu very well. Dia tak relate dengan comic accuracy, walaupun baju dia tu comic accuracy kan. Tapi the story arc of the Kingpin itu sangat tidak menarik bagi aku. Aku rasa korang pun boleh agree dengan aku, di mana dia boleh Kate Bishop boleh bantai Kingpin, even Hawkeye takut nak hadap dengan Kingpin. Benda tu just tak make sense. Instead of that, kalau nak cakap pasal series yang lain, contohnya macam aku rasa benda ni start daripada WandaVision, di mana WandaVision memperkenalkan the villain last minute dalam episod yang kelima ataupun episod yang keenam selepas itu kan. Benda tu bagus. Benda tu macam, oh, rupa-rupanya dia villain. Kita ingat ke Mephisto akan jadi villain? Kita ingat ke Thor ada kaitan dengan Wanda? Ingat ke Wanda akan create mutants dan sebagainya? Yes, there is a lot of plot twist yang happens di dalam WandaVision. Tapi eventually a series come to another series, Wanda pula, Falcon and the Winter Soldier. Kita cakap Falcon and the Winter Soldier. Yes, itu bagus. Dia munculkan villain kepada series tersebut, iaitu The Flag Smasher daripada awal episod. Bagus. Tapi at the same time, dia tak developkan The Flag Smasher dan tak berikan masa yang banyak kepada Flag Smasher di dalam series tersebut. Dia orang keep on focusing the relationship between Bucky dan juga Sam Wilson lah dalam series tersebut. Benda tu bagus juga. Cuma lepas tu kita pergi juga kepada Loki. Loki aku suka. Walaupun villain yang muncul, iaitu He Who Remains, Kang the Conqueror tu kan, dia muncul like literally the last episode di dalam series Loki. Tapi aku sangat suka how that last episode dia menjelaskan tentang character of the Kang ataupun He Who Remains dengan sangat precise. Aku sangat suka benda tu, walaupun dia muncul last minute. Bagi aku dia tak mencapai, kalau boleh aku nak melihat lebih lah. Tapi aku rasa itu mencukupi, sebab kita tahu that Loki akan tiba lagi dalam season yang kedua kan. Selepas tu kita pergi juga kepada What If Infinity Ultron muncul juga di dalam last minute, dan the fight itself sangatlah bagus. Cumanya aku rasa all of those series What If tu, patutnya episode tu dia patut munculkan Infinity Ultron awal-awal, so that kita dapat tengok the fight over and over again. Betapa susahnya untuk beat Infinity Ultron ini. So that lepas tu kita pergi juga kepada Moon Knight. Aku rasa Moon Knight juga one of the series yang aku suka, walaupun dia kenalkan Arthur Hero daripada first episode lagi. Dia developkan karakter Arthur Hero ni siapa, background dia macam mana, dia pernah jadi kesatria kepada Khonshu dan sebagainya. Itu sangat bagus. Cumanya dia quite spoil pada penghujung episod itulah, di mana dia buat macam pertarungan King Kong dengan Godzilla kan, Amit versus Khonshu, jadi besar dan sebagainya tu. Benda tu aku rasa tak necessary. Benda tu gempak lah, tapi
aku rasa ada benda lain kot kau boleh fokus on dan sebagainya. Contohnya macam Jack Lockley ke kan, Jack Lockley punya character development ke. Tapi overall Loki dan Moon Knight aku sukalah. Dah okay, kita cakap pasal Miss Marvel lah, which is the point of this video. Dalam Miss Marvel dia memperkenalkan villain yang aku rasa aku betul villain dia adalah The Clandestine. The Clandestine ni contohnya dia seperti jin lah, dan dia orang ni nak dapatkan the bracelet tu untuk pulang ke rumah dia orang, iaitu dimensi yang lain. Lepas tu ada juga another villain kepada superhero ini, iaitu Damage Control, di mana aku tak jelas dengan apa dia punya job scope di dalam series ini. Walaupun kita nampak Mamat yang berjambang tu dalam Spider-Man No Way Home, tapi dalam ni aku tak jelas apa yang dia nak offer sebenarnya di dalam series Miss Marvel ini. Sama seperti The Clandestine. Dalam episod yang kelima sudah berakhir, iaitu aku tak ingat sangatlah nama bos kepada The Clandestine itu. Dia telah mati dan telah bagi kuasa Nur tu kepada anaknya, iaitu Kamran. Aku rasa somehow Kamran akan jadi villain dan akan menentang dengan Miss Marvel nantilah. Dan literally Miss Marvel akan macam surprise dengan karakter Kamran ini kan, sebab Kamran dapat tahu mak dia mati ke dan sebagainya. Contohnya lah, aku tak tahu, aku tak tengok lagi episod yang ke-6 kan. Tapi aku rasa for a few episode dia banyak buang masa untuk pergi ke history of Karachi, history of Aisyah dan sebagainya kan. Aku rasa better kalau dia pergi kepada history of the Clandestine dan sebagainya, macam mana dia muncul, bagaimana dia muncul di dunia ini dan sebagainya. There is a lot of thing yang dia boleh fokus on, instead of that episode yang kelima dia flashback untuk menunjukkan macam mana kehidupan Aisyah. Benda tu bagus tau, aku suka. Cumanya sekarang ni kita dah berada di episod yang kelima, still kita tak nampak the bigger threat dalam series Miss Marvel ini. Dan aku rasa macam disappointed dengan series ini sebab dia banyak membuang masa on benda-benda yang bagi aku tak penting. Dan benda ni keep on repeating daripada Miss Marvel, daripada WandaVision pergi kepada Falcon and the Winter Soldier, Loki, Moon Knight, What If dan sebagainya. Dia macam ada satu DNA yang baru yang Disney Plus offer kepada series ini, dan itu sangatlah tidak bagus sebab kita nampak benda ni keep on repeating. Dan element of repeating ini bagi aku dia tak bagus lah untuk sesebuah franchise yang besar. Sebab tu ada setengah pihak yang mengatakan ini MCU sedang berada di dalam ambang kejatuhan lah sebenarnya, sebab dia keep on gagal untuk memberikan apa yang fans mahukan. That banyak lagi benda yang dia boleh ceritakan, but in that episode yang kelima paling aku rasa obvious, dia membuang masa like 40 minutes menceritakan salah silah Aisyah dan sebagainya, instead of dia boleh fokus on the Clandestine ataupun apa yang Clandestine boleh buat kepada dunia. Satu lagi, dia just nak the Clandestine ni just nak bracelet untuk balik ke rumah. Kenapa all of this thing happen bila Miss Marvel pakai bracelet? Kenapa sebelum ni dia tak cuba untuk cari salah silah ataupun keturunan Aisyah ini dan sebagainya kan? Benda tu just end macam tu je, titik, habis kan? Sebab tu aku rasa banyak benda yang tak kena lah dengan Miss Marvel ni. And somehow yelah, benda dah episod 6 kan, benda dah post, benda dah orang dah tengok ramai. Nanti minggu ni dah episod yang ke-6. Lepas tu minggu depan ke minggu ni? Sorry, aku tak ingat berapa date dia kan. Dan kita dah nak sampai penghujung lah untuk Miss Marvel kan. So aku rasa susah untuk baiki dah sebab benda ni dah keluar. So untuk another series nanti yang akan datang, aku harap benda ni tak terjadilah, where dia membuang masa, dia membuangkan episode by episode on the things yang tak suit well dengan storyline tu. Contohnya macam Damage Control tu kan, kenapa dia tak buat FBI je? Kenapa dia buat Damage Control? Apa function dia? At least macam SWORD dalam WandaVision kan, kita nampak SWORD itu apa peranan dia dalam WandaVision, dan peranan dia tu besar. Kalau SWORD tu tak ada, threat tu tak nampak menarik dalam WandaVision. Itu yang aku cuba sampaikan. Damage Control tak penting, The Clandestine pasal jin dan semuanya, dia orang tak develop very very well. So aku harap eventually dia orang akan fix lah benda ni. Walaupun one of my friends, Amber Heard, dia ada mention that Miss Marvel is the most series yang implementkan comic accuracy, tapi aku rasa dia banyak buang masa on the things yang tak penting. And after this maybe dia boleh fokus on benda-benda yang penting lah untuk fans tahu macam mana keberadaan bracelet ni dan sebagainya. Even Aisyah dapat bracelet tu pun
Aku tak tahu nak cakap macam mana lah. So itu adalah untuk video kali ni. Apa pendapat korang buat rating? Korang perasan tak this kind of pattern ataupun trend yang Disney Plus implementkan dalam Disney Plus punya MCU series ni? Komen down below, aku nak tahu pendapat korang about that thing, ataupun aku seorang je yang rasa about this thing kan. So itu saja untuk video kali ni. Kita jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum dan bye bye.